بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu, wa laqad ja'ahu rajul فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diminta sesuatu daripada dia atas nama Islam, melainkan Nabi tentu bagi. Anas, sahabat Nabi yang juga khadam Nabi. Anas cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang yang apabila siapa-siapa minta dekat dia, minta atas nama Islam, illa a'tahu, Nabi tentu bagi. Kalau orang minta duit untuk Islam, Nabi tentu bagi. Kalau orang minta sumbangan untuk Islam, Nabi tentu bagi. Nabi SAW adalah satu orang manusia yang apabila siapa-siapa minta dekat dia sesuatu atas nama Islam, Nabi tentu bagi. Kata Anas, laqad ja'ahu rajul fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Anas bin Malik kata, bahkan pernah jadi sekali satu orang laki-laki, dia ni ketua kaum. Laki-laki ni dia satu orang ketua kaum. Dia mai jumpa Nabi SAW, dia minta sesuatu daripada Nabi. Fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Nabi bagi ke dia kambing penuh satu lembah. Satu kawasan lembah penuh dengan kambing. Semua tu Nabi bagi ke dia. Faraja'a ila qaumih. Ketua kaum ni, dia tak sangka Nabi nak bagi ke dia macam tu. Dia pergi minta bantuan daripada Nabi SAW. Dia tu ingat Nabi nak bantulah, tapi bantu ala qadar. Tiba-tiba Nabi bagi ke dia kambing punyalah banyaknya. Satu lembah kambing Nabi SAW bagi ke dia.
Satu benda yang dia tak sangka langsung. Dia tak sangka Nabi nak bagi sampai banyak tu. Faraja'a ila qaumih. Dia pun balik kepada kaum dia. Faqala, dia kata dekat kaum dia, hak ramai duk tunggu di kampung tu. Dia kata, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata man la yakhsha al-faqra. Dia balik pergi ke orang kampung dia, dia kata, wahai kaum, dia kata, aslimu, mari kita pakat masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad ni, dia kata, yang kata Muhammad ni, yang kata Nabi Muhammad yang dilantik jadi Nabi ni, sesungguhnya Nabi Muhammad ni yu'ti 'ata. Dia ni kalau dia nak bagi apa-apa pemberian pada siapa-siapa, man la yakhshal faqra, dia ni kalau bagi macamlah satu orang yang tak takut miskin. Apa ada ke dia bagi semua. Susahlah nak buat macam mana Nabi SAW buat ni, susahlah, sangat susah. Kita nak bagi 5 kupang pun kita fikir. Kita nak bagi RM1 puas fikir. Kita nak bagi RM10, oh. Kita nak bagi 1,000, oh. Kita nak wakaf tanah yang kalau sekiranya kita jual harga sampai puluh ribu, kita nak wakaf untuk agama, oh, fikir dah fikir lagi tak jadi. Nabi SAW bila orang main minta kat dia atas nama Islam, Nabi tentu bagi. Yang tu satu. Lepas tu pula Nabi SAW ni pernah sekali dia didatangi oleh satu ketua kaum main minta bantuan dia. Dia bagi dekat ketua kaum ni kambing penuh satu lembah. Sampai ketua kaum ni bila terima pemberian Nabi SAW macam tu punya banyak, dia tak pernah sangka Nabi nak bagi banyak tu. Dia balik kepada kaum dia, dia kata, ya kaum, dia kata, wahai kaum aku, aslimu, jomlah kita pakat masuk Islam. Terus duduk tunggu dah, dia kata. Fa inna Muhammadan, kerana sesungguhnya Muhammad ni yu'ti 'ata, dia ni bila bagi satu-satu pemberian pada orang, man la yakhshal faqra, dia macam orang yang tak takut miskin. Wa in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa dunya, dia kata kalaulah sekiranya ada manusia yang dia masuk Islam kerana dunia. Dia ni kata kalaulah sekiranya ada manusia dia masuk Islam bukan kerana Islam, bukan kerana dia suka dengan Islam, bukan kerana dia yakin dengan Islam, bukan kerana Islam ni menarik hati dia, tak. Kalaulah sekiranya ada satu orang manusia dia masuk Islam kerana dunia. Katalah ada siapa mai bagi satu tawaran kat dia, kalau hang masuk Islam aku bagi ke hang 50,000. Maka dia masuk Islam. Dia masuk Islam ni kerana dunia. Dia kata kalau sekiranya ada satu orang manusia dia masuk Islam kerana dia nak kepada dunia, fama yalbatu illa yasira, dia kata tak lama lepas dia masuk Islam itu, hatta yakuna al-Islam ahabba ilaih minad dunya wa ma 'alaiha, dia akan dapati Islam adalah agama yang paling dia suka. Kalau sekiranya dia mula-mula masuk Islam kerana dunia, tapi bila dia masuk Islam, dia mengaji tentang Islam, dia reti Islam, dia kenal Islam, Islam akan jadi satu benda yang paling dia sayang daripada segala isi dunia ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Islam. Ini yang kata Islam. Islam ni ialah kalau sekiranya manusia ni faham, oh, dia cukup sayang Islam. Inilah Nabi Muhammad SAW. Manusia bila dia kenal Nabi Muhammad, jangan siapa kata apa ke Nabi Muhammad, dia tak boleh dengar. Islam, Nabi Muhammad SAW, benda ni apabila manusia kenal, apabila manusia tahu, apabila manusia faham sungguh-sungguh, manusia akan sayang Islam lebih daripada dia sayang nyawa dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerja kita ialah nak bagi faham Islam.
Tuan-tuan, kita kena ingat, kita tak boleh bagi hidayah pada orang. Tak boleh. Kita sekali-kali tak akan boleh bagi hidayah, bagi petunjuk pada orang. Tak boleh. Kita hanya boleh bagi ilmu Islam kepada manusia, dan kita hanya boleh usaha supaya manusia faham tentang Islam. Yang kalau sekiranya manusia ni dia boleh faham Islam, insya-Allah dia sayang Islam. Bila dia mula sayang Islam, Islam bagi dia lebih berharga daripada segala benda yang nampak berharga di atas dunia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Usaid radhiyallahu anhu, kata dia, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusala illa bihima wa ikramu sadiqihima, atau kama qala, hadis riwayat Abu Dawud. Seorang sahabat Nabi, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ataupun lebih dikenali dengan nama Abu Usaid. Dia kata, satu hari ketika kami duduk bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba mai kepada Nabi satu orang laki-laki daripada Bani Salamah. Sahabat Nabi yang bernama Abi Usaid ni, dia kata kami duduk dengan Nabi, tengah duduk sama-sama dengan Nabi, duduk dengar Nabi bercakap, tiba-tiba mai satu orang laki-laki, dia ni daripada Bani Salamah. Dia kata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Dia mai-mai dia tanya Nabi SAW. Dia kata, adakah satu amalan yang kita boleh buat kepada dua ibu bapa kita, sedangkan dua ibu bapa kita sudah mati? Dia kata, ada tak ada amalan yang boleh kita buat kepada dua ibu bapa yang sudah mati? Ada orang, tuan-tuan, masa mak dia, masa pak dia masih hidup, dia tak rasa dia perlu berkhidmat untuk mak ayah dia. Ada orang macam tu. Masa orang tua ni masih hidup, dia tak ada rasa lah, tak ada rasa nak khidmat sungguh-sungguh. Begitu-begitu hal lah. Nak sungguh-sungguh, nak korban untuk ibu bapa ni tak berapa sangat. Tapi bila mati ibu bapa ni, baru dia sedar, rupanya mak seorang tu aja, ayah seorang tu aja. Mak ni seorang tu aja, ayah seorang tu aja. Tak ada dua dah, tak ada tiga. Kalau mati hak tu, mati ya, tak ada dah. Bila mati, baru berasa menyesal, baru berasa, ya aku tak ada nak balas kebaikan dia, aku berasa silap dulu, macam-macam. Maka ada sebahagian orang, bila dah mati dua ibu bapa ni, baru duk tanya apa benda yang dia boleh buat sebagai nak bukti kata dia sayang mak pak dia, apa bentuk khidmat yang dia boleh buat setelah mati mak bapak dia. Laki-laki ni bila mai depan Nabi SAW, dia tanya benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, kalau mak bapak kita dah mati, boleh tak boleh kita nak buat kebaikan untuk dua ibu bapa yang sudah pun mati ni? Nabi kata, na'am. Nabi kata, boleh. Walaupun ibu bapa dah mati, kita boleh lagi buat kebaikan untuk mereka. Yang pertama, Nabi kata, as-salatu alaihimah. Yang pertama, jangan lupa doalah untuk dua-dua mereka. As-salah, maksud dalam hadis ni, kata Imam An-Nawawi, ialah ad-du'a. Bukan as-salah makna semayang. As-salah bermakna ad-du'a, dia kata.
Kita boleh berdoa kepada dua ibu bapa walaupun mereka dah mati. Wal istighfaru lahuma, kita boleh minta ampun kepada Allah atas dosa dua ibu bapa yang sudah tidak ada. Doa minta mereka sejahtera dalam kubur dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunlah mana-mana dosa mereka yang mereka buat masa mereka hidup dulu. Wa abarruhuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan Nabi SAW kata yang ketiga kamu boleh buat ialah tunaikan segala janji yang mak bapak kamu buat sebelum mereka mati dulu. Mereka tak ada tunai, tiba-tiba mereka mati. Kalau ada lah, kita tahu, kita anak ni kadang-kadang kita tahu dia ada janji nak buat apa kan, tak ada nak buat, mati. Kita tahu benda hak dia duk cadang nak buat tapi tak ada buat tu. Kalau betul kita sayang ke dia, kita nak bagi pahala ke dia, kita tolong buat segala benda yang dia niat, yang dia bercadang, yang dia berjanji nak buat, sedangkan dia tak ada nak buat. Yang keempat, Nabi kata wasilatur rahim allati la tusala illa bihima. Dah hubungkan silaturahim dengan orang yang kita tak dapat hubung melainkan dengan ada mereka ni berdua. Cari siapa-siapa kawan dia. Kawan dia ni hanya akan ada silaturahim bila dia ada. Bila dia tak ada silaturahim dengan kita. Sebab bukan kawan kita, kawan dengan orang tua kita. Kawan dengan kawan orang tua kita. Bahkan Nabi kata wa ikramu sadiqihima, muliakan kawan-kawan dia. Bukan setakat dihubung silaturahim, muliakan kawan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman, Sina Ali, mereka ni duk tengok aja siapa yang jadi sahabat baik kepada Nabi SAW masa Nabi hidup. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi ni pergi cari ni sahabat-sahabat baik Nabi, pergi sambung, pergi hubung silaturahim dengan mereka ni. Di antaranya termasuk Ummu Aiman, iaitu mak susu Nabi SAW. Nabi biasa disusu oleh Ummu Aiman. Tiba-tiba Nabi wafat dulu daripada mak susu dia. Nabi SAW masa hidup dia, oleh kerana dia ni membesar, di antaranya ialah dengan hisap susu daripada Ummu Aiman. Nabi SAW tidak pernah lupa. Bahkan selang berapa hari dia pergi rumah Ummu Aiman. Selang berapa hari dia pergi rumah Ummu Aiman, sebagai nak tunjuk kata dia ikram, dia hormat orang yang ada jasa pada dia. Nabi wafat, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Osman, mereka kata jom kita pergi ziarah Ummu Aiman, kerana ini adalah orang yang Nabi tidak pernah lupa ziarah dia sampai Nabi wafat. Dia pergi rumah Ummu Aiman. Bahkan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari duk naik kenderaan, naik himar. Tiba-tiba jumpa di tengah jalan satu Arab Badui, satu Arabi. Bila dia tengok Bedui ni, dia terus turun daripada himar dia pergi dekat Bedui ni. Dia tarik Bedui ni, panggil naik sekali dengan dia, naik himar sekali dengan dia. Lepas tu dia rongkai serban dia, bagi Bedui ni pakai serban dia. Sehingga sahabat dia pula kata dekat dia, ya bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kamu buat baik kepada satu Bedui. Bedui ni orang tak pernah buat baik kat mereka ni. Mereka ni kalau kita buat baik sikit pun, mereka rasa besar sangat dah. Pasal mereka adalah satu kumpulan manusia yang orang tak hormat. Tuan-tuan pernah dengar nama orang Kurdi? Kurdistan. Kurdi tu duk sempadan Iraq dengan Iran tu. Ada satu kumpulan dia panggil orang Kurdi. Orang Kurdi ni punya hina pada mata orang-orang Iraq. Kalau sekiranya dia pergi pegang gelas ni, dia pegang gelas ni, minum gelas dia pegang tu, dia kata pecah, dia tak minum dah. Ni orang Kurdi ni, berapa banyak Saddam Hussein bunuh orang Kurdi di sempadan negeri dia.
Taklah bila Saddam Hussein bergaduh dengan Amerika, kita sokonglah Saddam Hussein. Pasal apa? Korang-korang Saddam Hussein nak makan bismillah juga. Tapi Saddam Hussein bunuh orang Kurdi di sempadan negeri dia, kita tak boleh sokong. Hak baik dia buat, baiklah. Kalau hak tak baik dia buat, takkan nak kira baik juga. Tak baik, tak baiklah. Saddam Hussein bunuh berapa ramai orang Kurdi di sempadan negeri dia. Orang Kurdi ni, dia kalau sekiranya dia singgah, orang Kurdi ni kalau sekiranya dia singgah di kedai nak minum, bekas dia minum tu buat pada tanah liat. Ni bekas kaca ni dia tak boleh sentuh, dia sentuh dia pakai katok pecah. Dia minum bekas tanah liat aja. Ni orang Kurdi ni ada lagi, sampai hari ni ada orang Kurdi di sepadan Iraq, ada lagi. Demikian manusia tidak adil di dalam menilai manusia lain. Zaman dulu puak Badui, mereka ni Arab dusun, Arab pedalaman, duduk tengah darat sana, hidup pun tak ada rumah, pindah ganda. Musim kawasan tu ada air, mereka duduk kering, mereka pindah pergi cari tempat ada air lain pula. Mereka kumpulan yang hidup pindah ganda. Tak ada siapa pernah pandang mereka dengan pandang hormat, tak ada siapa pernah sanjung mereka, tak ada siapa pernah angkat mereka, tak pernah siapa cuba nak bagi maruah kepada mereka dalam hidup. Orang Badui mula mendapat penghormatan apabila Islam mai. Islam bagi penghormatan kepada Badui. Islam tak kira hang daripada suku apa, bangsa apa, manusia dihormati oleh agama Islam. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa Badui tengah jalan, dia tengok-tengok Badui ni, dia turun pergi, dia sambut, dia salam, dia panggil, ajak naik himar dia, buka serban bagi kawan ni pakai serban dia, sehinggakan perbuatan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini menyebabkan kawan dia hak lain kata ke dia, apalah hang ni piduk hormat Badui ni lebih-lebih sangat. Depa ni jenis orang yang tak dihormati oleh masyarakat. Kalau hang buat baik kat depa, hang tegur depa pun kira dah cukup baik dah. Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata, sesungguhnya pak dia ni dulu kawan pak aku. Dia kata, bukan dia ni kawan pak aku, pak dia kawan pak aku. Pak dia kawan dengan Umar Al-Khattab, pak aku. Maka aku wajar memuliakan dia kerana pak dia kawan pak aku. Nabi SAW suruh kita menyambung silaturahim dengan orang yang ada kaitan dengan pak kita. Dia kata, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kalau orang Islam semua macam tu, cantiklah Islam. Kalau orang Islam ni menghayati hadis Nabi SAW dalam soal akhlak ni, kalau umat Islam menghayati hadis Nabi dalam soal akhlak ni, Islam ni orang sanjung tinggi. Jadi macam hadis yang kita baca tadi, ketua kaum tu, dia bila mai jumpa Nabi, Nabi tunjuk akhlak yang begitu hebat dekat dia, dia terus balik jumpa kaum dia. Ya kaum, dia kata, aslimu, wahai kaum aku, jom masuk Islam, dia kata. Kerana Muhammad ni manusia yang apabila dia bagi pertolongan dekat satu orang, dia seolah-olah tak takut miskin. Bahkan siapa yang masuk Islam kerana kebendaan, lepas dia kenal Islam, dia akan sayang Islam lebih daripada dunia dan isinya. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3, muka surat 125. Muka surat 125. Kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur, surah An-Nur. Muka surat 125, kita sambung ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Bahawasanya mereka yang tuduh mereka itu dengan zina akan segala perempuan yang baik-baik, yakni perempuan yang baik ialah perempuan yang lalai daripada kejahatan pada hati mereka itu, yakni perempuan yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, maka dilaknat mereka itu dunia akhirat, dan bagi mereka itu azab yang sangat besar, yakni neraka. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni turun selepas daripada kisah
fitnatul ifki yang kita baca bulan lepas. Bulan lepas kita baca cerita bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dituduh berlaku curang dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Sedangkan Aisyah isteri Nabi ni bukan kata dia ni ada teringat nak buat jahat. Satu orang manusia yang tak pernah teringat nak buat jahat, tiba-tiba orang tuduh dia buat jahat dengan Safwan. Allah buat turun ayat ni. Allah kata innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang yang tuduh orang perempuan yang baik-baik, orang perempuan yang tak pernah teringat, tak pernah terlintas di hati nak buat jahat, orang-orang perempuan yang mukminat, siapa yang tuduh orang perempuan yang baik macam ni, lu'inu fid dunya wal akhirah, dunia akhirat tu laknat dia. Inilah tuan-tuan, dia mai yang dikatakan haddul khazah. Haddul khazah, hukum hudud yang dikenakan bagi orang yang menuduh. Tak boleh tuduh orang sebarangan. Itu tak kata orang, kita kata kita. Kita ni punya leduk perbetul main masjid, mengaji dan sebagainya, semayang tiap-tiap waktu, semayang di masjid pula lagi, punya duk jaga diri kita elok, punya duk jaga agama kita ni elok. Tiba-tiba main satu perempuan jalan, dia kata dia ni hak berzina dengan saya. Macam mana kita nak buat? Main satu perempuan jalan, siapa akan sakit hati kat kita, pergi bagi duit kat perempuan ni, hang pergi mengaku depan orang ramai semua, kata hang biasa berzina dengan dia ni. Benda boleh jadi. Sakit hati tuan-tuan, bukan kata nak fitnah macam tu, bunuh pun sanggup, sakit hati. Yang duk jadi sihir dalam masyarakat ni, buat sihir muntah darah sampai akhirnya kering badan, mati macam tu saja, pasal apa? Pasti jahat dalam diri ni, pasti jahat. Dengan kerana jahat, dengan kerana duk biar setan bersarang dalam diri, dia sanggup buat apa saja. Sakit hati punya pasal, dia pergi cari satu perempuan jahat, perempuan jalang manakah nak ambil duit 5,000, hampir mengaku kata hang berzina dengan dia ni. Perempuan jahat 5,000 besar lah. Kalau bagi 50 pun dia pergi buat cerita. Bagi 5,000, dia pergi depan orang ramai, dia kata saya nak beritahu lah, saya ni sebenarnya, dia pergi tuduh kita, dia pergi tunjuk siapa-siapa pun. Padahal kita dengan duk main masjid, dengan duk main mengaji, dengan duk buat amalan elok, tiba-tiba dia pergi tuduh kita, kata kita ni buat jahat dengan dia. Tuduh aja, bukan gaduh apa, tak ada apa, model elok pergi tuduh ya, kata dia buat jahat dengan saya. Macam mana kita nak buat? Masyarakat tuan-tuan, yang kata masyarakat ni apa dia? Yang kata masyarakat ni dengar-dengar, tak sangka, percaya tu macam ni. Yang kata masyarakat cerita apa pun mai percaya. Lebih-lebih lagi cerita tak elok tentang satu orang, cukup percaya, mai tak sangka no. Tengok nampak bagus duduk di masjid, rupanya orang lah berzina cerita. Bercakap dah dalam kampung ni, pakat bercakap dah, walhal fitnah. Wajar tidak wajar orang yang buat fitnah macam ni, Islam kata dikenakan kepada dia haddul qazaf, kerana dia tuduh orang dan dia tidak ada bukti. Untuk nak membuktikan kebenaran tuduhan dia, dia akan disebat 80 kali. Wajar tidak wajar? 80 kali sebat padan ke dengan aib yang kita yang kena tuduh ni duk tanggung? Tuan-tuan bayangkan, kita dah umur 50 dah, sampai umur 55, 60 dah, kita punya duk bina kepercayaan orang dekat kita, orang semua kata kita orang baik, orang percaya dekat kita, dengan satu fitnah orang lempar, hancur segala benda yang kita duk bina selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Islam tidak benar benda ni berlaku. Islam memelihara maruah dan kehormatan manusia, maka diperkenalkan hukum dera sebat atas belakang orang yang menuduh sedangkan dia tidak ada bukti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan di akhirat esok Allah kata lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat depa ni dunia akhirat, sampai akhirat Allah laknat dia. Walahum azabun azim, bagi mereka di akhirat esok azab yang besar, iaitu masuk neraka. Firman Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
pada hari yang naik saksi atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan naik saksi segala tangan mereka itu, dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan di dalam dunia daripada perkataan ataupun perbuatan, iaitu pada hari kiamat. Hari kiamat esok tak usah murung depan siapa. Semua anggota kita ni, semua anggota kita, lidah kita, mata, mulut, tangan, kaki, semua jadi saksi depan Allah Subhanahu wa ta'ala, saksi kepada tuduhan yang dikenakan kepada kita di padang mahsyar. Kalau kita dituduh di padang mahsyar, hang dulu masa di atas dunia ada melempar fitnah kepada Polan bin Polan, betul tak betul? Tak ada kita nak kata apa, lidah cakap depan Allah betul, akulah yang hidup fitnah orang tu. Tak ada yang kita nak kata apa, tangan ni kata akulah yang hidup tulis surat sebar dalam masyarakat nak burukkan dia ni. Tak ada yang kita nak kata apa, kaki kata akulah yang berjalan hidup jumpa orang-orang semua dalam usaha nak merosakkan dia ni. Semua ni Tuhan kata jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala atas jahat yang kita buat semasa kita hidup di atas dunia ni. Tuan-tuan, kalau betul-betul beriman dengan benda ni tak berani. Tak lepas kita ni, kita duk ingat kita cakap angin puput habis tentu dah. Rupanya ni kiraman katibin, raqib dan atid merekod semua benda yang kita kata. Dan semua benda yang kita kata, kita akan diminta bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, yauma idzin yuwaffihim, tu betul baris dia, dia tulis itu yuwaffihimu, tak betul. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq, begitu. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Hari itu menyempurnakan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan agama mereka itu yang sebenar, yakni dibalas mereka dengan balas yang wajib atas mereka itu. Hari kiamat itu balasan yang paling benar. Atas dunia tak tentu, tuan-tuan. Atas dunia kita buat betul, tetapi tak macam mana, tersilap tang mana, kita pergi jadi salah. Atas dunia kita buat salah, tapi tak tahu macam mana tu, terlepas kita ni, tak kena hukum. Akhirat esok, hukuman yang dijatuhkan, hukuman yang maha benar. Sebab yang menjatuh hukum itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang sebenar, yang menyata sekira-kira mentahqiq ia bagi mereka itu akan balas iman dengan Allah dan Rasulnya yang mereka itu syak padanya. Dan setengah daripada orang yang syak itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni kepala munafiqin. Adapun Hisan dan Musaffah dan Juhainah, maka mereka itu beriman dan tiada syak mereka itu pada balas akhirat. Maka dikehendaki dengan Al-Muhsanat pada ayat ini ialah segala isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam ayat ni, dia kata wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dia Tuhan yang maha benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala balasan dia di hari akhirat esok balasan yang paling benar. Tak ada siapa boleh query, tak ada siapa boleh petikai, tak boleh siapa kata Tuhan tidak adil dalam menjatuh hukum, tak boleh. Atas dunia ni orang boleh kata, ya aku berasa macam tak boleh terima aku. Atas dunia boleh kata, akhirat tak boleh kata. Allah kalau dia jatuh hukum orang ni orang baik masuk syurga, memang dia ni baik. Allah kalau dia jatuh hukum orang ni jahat masuk neraka, memang dia ni jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sebenar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa betul siapa tak betul. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha tahu siapa yang syak dengan agama dia, siapa yang tak syak dengan agama dia. Tuhan tahu. Kadang-kadang belum tiba hari kiamat Tuhan tunjuk. Tuan baca surah Abang kemarin, empangan beris dekat stik tu, keluar dalam surah Abang kemarin ni.
mayat tak reput. 10 mayat ditanam sejak 20 tahun dulu, tapi masih lagi seperti baru mati. Harian Metro muka depan, berita harian muka 8, muka surat 8, berita harian berkeluar cerita ni. 10 mayat. Yang mayat ni dikenal pasti dah pun mati 20 tahun dah. Tiba-tiba sewaktu orang duk buat kerja nak pindah mayat, sebab kawasan kubur tu kena kawasan nak buat empangan, jadi nak kena pindah pergi ke satu kawasan kubur baru. Waktu kerja pemindahan tu dibuat, tiba-tiba jumpa 10 mayat yang dikenal pasti mati dah 20 tahun dah. Badan tidak reput, kain kapan tidak reput, bahkan keranda tidak reput. Badan tak reput, cukup dah, kita dah cukup dah. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kain kapan dia juga Allah pelihara sampai mayat tu tak nampak anggota-anggota aurat dia. Allah pelihara kain kapan tu, bahkan kerandanya juga tidak reput. Panggil orang kampung tu, hak tua-tua, orang lama ni, panggil mai tengok-tengok kenal. Terkejut tengok dia ni mati lama dah. Bukan kata baru mati lama dah, kami kenal ni orang alim. Di antara 10 itu ada yang hafaz Quran, ada tok guru, alim, warak dan sebagainya. Orang setempat, penduduk setempat kenal mayat-mayat ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok Tuhan, yang kata Tuhan ni dia lama-lama sekali dia tunjuk kuasa dia. Lama-lama sekali dia tunjuk. Tak selalu, tapi lama-lama sekali pun patut bagi pengajaran besar kepada orang semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia pergi tunjuk pula waktu orang duk kata pula tuan duk hantar anak-anak pergi hafal Quran. Tuan duk hantar anak pergi hafal Quran apa semua ni tak bagus ni. Ini orang yang tak berapa ambil berat tentang dunia, duk kira agama saja. Baru duk bercakap yang tu dia tunjuk. Tu dia. Dan orang ni pula dipercayai hafaz Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Sekali-sekali dia tunjuk. Tapi tuan-tuan, orang yang boleh fikir saja yang dapat yang akibat. Orang yang tak boleh fikir, tengok saja tak tahu kepala ekor juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kita nak kata kat Tuhan kita ni? Dia Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, semesta alam. Dia buat kita, dia buat alam ni, dia buat malaikat, dia buat kita, dia bagi Nabi mai ke kita, dia hantar mai semua cukup. Dia nak bagi kita reti agama dia. Kalau manusia masih nak bantah, nak buat degil, keras kepala, tidak mau tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia dibuat silap. Dia pergi cabar satu kuasa yang sebenarnya dia tidak boleh cabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan dikehendaki dengan al-muhsanah pada ayat itu ialah segala isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada disebut pada tuduh mereka itu akan taubat. Ni orang yang tuduh isteri Nabi ni, orang yang tuduh kata Aisyah telah buat jahat dengan Safwan. Orang yang tuduh ni siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang yang kepala yang merencanakan tuduhan jahat kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan ternyata dia sampai mati dia tidak bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bermula segala perempuan yang jahat bagi laki-laki yang jahat. Tu tengok, Tuhan kata layak ni jahat, pi kawan sama jahat. Dia kata perempuan kalau jenis jahat, dia padan dapat laki-laki jahat, jadi laki dia. Dan segala laki-laki jahat bagi perempuan jahat. Macam tu juga kalau laki-laki jahat, dia padan dapat bini jahat. Begitu. Bagi segala laki-laki jahat itu,
Dan segala laki-laki jahat bagi segala perempuan jahat, dan segala perempuan yang baik itu bagi segala laki-laki yang baik, dan segala laki-laki yang baik bagi segala perempuan yang baik-baik. Macam itulah. Hak jahat pergi sama jahat, hak baik duk sama baik. Kalau laki-laki ni jenis jahat, padan dia dapat bini jalang. Kalau perempuan ni jenis jahat, jenis jalang, padan hang dapat laki jenis jahat. Tuhan kata macam tu. Bermula mereka itu, yakni laki-laki dan perempuan yang baik, setengah daripada mereka itu ialah Aisyah dan Safwan bin Mu'attal, lepas sekalian daripada barang yang dikata oleh mereka itu pada tuduh itu. Turun ayat ni jelas kepada Nabi Muhammad SAW bahawa isteri dia Aisyah dan juga kawan dia, sahabat Nabi yang bernama Safwan, yang orang buat cerita kata mereka ni dua buat jahat. Jelas bila turun ayat ni, Aisyah baik, Safwan pun baik. Aisyah langsung tidak ada ingat nak buat jahat. Safwan satu orang sahabat yang cukup baik, tak pernah terlintas dalam hati nak buat jahat, apatah lagi dengan isteri Nabi SAW. Bagi mereka itu, yakni laki-laki perempuan yang baik itu, ampunan daripada Tuhan mereka itu, dan rezeki yang mulia di dalam syurga. Dan sungguh telah bermegah-megah Aisyah dengan berapa perkara yang dikurniakan Allah hanya kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada Aisyah, kepada Safwan, sesuai dengan mereka ni terpaksa menanggung fitnah yang orang duk buat kat mereka. Dengan kerana sabar mereka menanggung fitnah yang cukup berat yang ditimpakan kepada mereka, Allah janji kepada mereka ni kesudahan di syurga dengan kesudahan yang cukup baik. Kerana masa orang duk hentam, masa orang duk tuduh, masa orang duk fitnah tu, hampa tahan, hampa sabar, akhirat esok aku bagi janji baik. Bahkan dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha ni telah diberikan beberapa perkara yang dikurniakan hanya kepada dia. Aisyah ni dapat beberapa keistimewaan yang Allah bagi ke dia saja, orang lain tak dapat. Dan tiada perempuan lain mendapatnya, iaitu dijadikan akan dia tayyibah, dijadikan dia ni perempuan yang cukup baik. Tayyibah, perempuan yang cukup baik. Dan dijanji ampun dan rezeki yang mulia, dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan bagi dia, dan Allah bagi dekat dia rezeki di akhirat dengan rezeki yang cukup mulia. Dan Rasulullah SAW tidak kahwin anak dara melainkan dia. Isteri Nabi hak lain semua janda, Aisyah seoranglah isteri Nabi yang anak dara, begitu. Dan juga wafat Nabi SAW di atas rebanya dan pada gilirannya. Kita baca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim cerita Nabi SAW masa sakit ni, Nabi duk gilirkan lagi isteri dia. Dalam sakit tu duk pergi lagi, giliran duk jalan lagi. Bahkan Nabi SAW doa pada Allah sambil duk jalan giliran isteri tu. Nabi doa pada Allah, ya Allah, kalau sekiranya nak diwafatkan aku, biarlah aku wafat pada ketika aku berada di rumah Aisyah, yakni pada giliran Aisyah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala makbul doa Nabi. Nabi mati atas redha Aisyah radhiyallahu anha. Ini keistimewaan Aisyah Nabi SAW bagi dia. Bahkan dia kata istimewa Aisyah ni dikubur Nabi di dalam rumahnya. Tu dia makam Rasulullah. Kita duk pergi tengok di Madinah tu, makam Rasulullah itu dulu rumah Aisyah. Dan Quran dia ada satu surah, dia panggil surah Al-Hujurat. Hujurat makna dia bilik-bilik. Daripada hujrah satu bilik, hujurat makna dia bilik-bilik. Makna dia ialah keliling masjid Nabi itu dulu adalah bilik-bilik yang menjadi rumah Nabi. Isteri-isteri Nabi duduk keliling masjid. Nabi SAW wafat, Nabi dikebumikan dalam rumah Aisyah. Tu makam Rasulullah itu rumah Aisyah, bilik Aisyah radhiyallahu anha. Istimewanya dia. Selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat baik Nabi, cukup baik dengan Nabi, bapa Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia nak mati, dia dah minta dah. Dia kata kalaulah boleh, dia kata kebumikan aku sebelah kekasih aku Rasulullah. Orang yang boleh bagi kebenaran ialah Aisyah, kerana tu rumah dia. Maka Aisyah kata pak dia, pak mentua Nabi,
Sahabat baik pula kepada Nabi SAW. Apalah salahnya ke bumi Sayyidina Abu Bakar sebelah Nabi SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab bila pagi nak semayang, orang main tikam dia dalam keadaan tenat tu. Dalam keadaan tenat, luka, cedera parah, kena tikam tu. Apa dia sebut? Dia kata, tolong Ustaz. Dia suruh anak dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, ya Abdullah, tolong Ustaz pergi ke rumah Aisyah. Dia kata, pergi ke rumah Aisyah, habaq kat dia, kata apa yang kena kat aku ni, tolong minta izin dia. Kalaulah sekiranya aku mati, minta izin dekat dia, aku nak aku dikebumikan sebelah Rasulullah. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni dia sayang Nabi, bukan sayang main-main. Dia kira masa hidup pun nak duduk sebelah Nabi, nak bersama dengan Nabi, mati pun nak duduk sebelah Nabi. Sayang Nabi. Dalam keadaan sakit tu, dia tak ingat siapa dah. Dia ingat Nabi SAW. Dia kata ke anak dia, tolong Ustaz, lari pergi rumah Aisyah. Pergi habaq dekat Aisyah apa yang menimpa aku, tolong minta izin Aisyah. Kalaulah takdir kata aku mati, boleh tak boleh, aku nak aku dikebumikan di sebelah Nabi SAW dan dekat dengan sahabat aku, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tolong pergi tanya Ustaz. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, bila dengar pak dia hajat macam tu, lari ni pergi ke rumah Aisyah. Bila sampai sana, habaq ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah Ummul Mukminin, bapa aku Umar dah ditikam orang apa semua begitu begini, bapa aku minta satu hajat dah dekat kamu, minta kalau boleh dia minta dia dikebumikan sama dengan Nabi SAW dan sama dengan bapa kamu Abu Bakar As-Siddiq. Boleh tak boleh? Aisyah jawab apa? Ni adalah hadis. Aisyah jawab apa? Aisyah kata, sebenarnya aku mengidam tempat tu untuk aku, tetapi kerana Umar yang minta, aku bagi dekat Umar. Aisyah radhiyallahu anha, maka dia bagi tempat tu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar dikebumikan sebelah Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha ini sendiri, bila dia nak mati, dia pesan dekat orang semua, bila aku mati, kebumikan aku di Baqi' Al-Gharqad, biar aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia kata, bukan merajuk, tetapi dia tak mau benda ni kemudiannya menjadi fitnah. Takut orang buat cerita tohmah dan sebagainya. Maka dia pada langit bersalahan lapis Nabi Yusuf, maka iaitu dengan lidah kanak-kanak dalam bedung, dan lapis Maryam dengan lidah anaknya Isa. Aisyah radhiyallahu anha dituduh, difitnah buat jahat dengan Safwan. Ni keistimewaan dia yang penghabis ni. Apa dia? Dia dituduh telah melakukan curang, buat jahat dengan Safwan. Siapa yang mempertahankan Aisyah, kata Aisyah ni sebenarnya tidak jahat? Siapa? Allah sendiri. Allah buat turun ayat mengatakan Aisyah orang yang baik-baik. Sedangkan dia kata, kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, bila dia jadi kes dengan Zulaikha, bila Nabi Yusuf jadi kes dengan isteri Raja Mesir, isteri Raja Mesir tu dah jatuh hati kat dia, kemudian nak ajak Nabi Yusuf buat jahat dengan dia. Nabi Yusuf tak mau. Nabi Yusuf lari. Dia hambat Nabi Yusuf, pegang baju, koyak belakang baju Nabi Yusuf. Tiba-tiba Raja balik, terus dia pergi mengadu kat Raja. Dia kata, dia ni Yusuf ni tak sangka sungguh, kita bela dia, kita jaga dia elok-elok, dia nak buat jahat kat aku tadi. Oh, jahat sungguh. Dia yang hambat Nabi Yusuf. Tiba-tiba bila Raja balik, dia pergi kata kawan ni hambat dia. Raja bila dengar kata orang nak kacau permaisuri dia, tak usah kata dah, terus nak marah dan sebagainya. Siapa yang menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Allah selamat. Tapi atas lidah budak kecil ada dalam istana tu. Budak kecil tu habaq, dia kata siapa hak cari baju belah belakang, orang tu betul. Dia kata, budak kecil bercakap. Demikian juga Maryam apabila dituduh, kata dia ni dia tak ada suami, tiba-tiba bunting. Orang semua kata, Maryam ni nampak baik, rupanya jahat. Siapa yang menyelamatkan dia? Anak yang dia lahirkan. Akhirnya budak kecil juga bercakap, mengatakan Maryam bukan perempuan jahat. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha tak ada ni semua. Allah sendiri buat turun ayat Quran, kata dia sebenarnya orang yang baik-baik. Itu istimewa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai segala orang yang beriman, jangan kamu masuk akan segala rumah yang lain daripada rumah kamu sehingga kamu minta izin, dan kamu bagi salam atas ahlinya dengan assalamualaikum. Bermula yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada masuk dengan tidak minta izin. Ini pula dia nak main cerita tentang adab. Adab ni pun penting, tuan-tuan. Tadi kita duk cerita pasal apa? Pasal cerita perintah hukum hudud. Bila tuduh orang nak kena hukum sebat dan sebagainya, hudud juga, akhlak kena jaga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat kita, lepas dia duk cerita tentang benda-benda besar yang melibatkan soal hukum Islam dan sebagainya, soal akhlak tak boleh lupa. Bercakap pasal hudud, pasal apa, bergegak-gegak, tengok-tengok pergi duk rempuh masuk rumah orang tak bagi salam. Ada juga berlaku dalam masyarakat kita lagu ni, mengaji tak mau. Dia duk kira ni bukan rumah orang lain, dia kata rumah mak penakan dia. Dia pergi celapak masuk perut, kata tengok-tengok dia ada di dapur. Anak mak penakan dia sepupu dia. Dia dengan sepupu dia halai kahwin. Dia pergi ceroboh masuk rumah orang tu dengan kerana dia anggap ni rumah mak penakan dia, serupa rumah dia. Aurat pupu dia dengan dia macam mana? Bercakap agama tu kan? Hukum agama tak reti. Berlaku dalam masyarakat kita benda macam ni. Dia buat mudah. Allah dia kata bukan orang lain, adik-beradik. Betul lah adik-beradik, tapi adik-beradik yang halai kahwin, aurat nak kena jaga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bercakap tentang soal hukum yang tegas, dia masuk juga benda ni. Dia kata jaga baik-baik, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan duk ceroboh masuk rumah orang sebelum kamu mulakan dengan memberi salam kepada keluarga, kepada ahli rumah itu. Mudah-mudahan kamu ingat akan kebaikannya, maka kamu amal, maka kamu beramal dengannya. Supaya kita beramal benda ni. Di rumah adik-beradik pun assalamualaikum. Orang kata masuk. Begitu. Maka sebab turun ayat ini, seorang perempuan Ansar Madinah kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba duduk dalam rumah atas hal yang hamba tiada suka seorang lihat akan hamba. Tiada bapa dan tiada anak. Maka datang bapa dan lain orang masuk. Maka turun ayat ini. Ada satu orang perempuan, dia ni orang perempuan Ansar, orang perempuan Madinah. Orang Ansar ni tuan-tuan, orang cukup baik. Jangan kita ada ingat tak baik kepada orang Ansar. Ada satu hadis Nabi SAW cerita tentang Anas bin Malik. Anas satu hari keluar musafir dengan satu orang kawan dia, tapi tua jauh daripada dia. Tapi sepanjang musafir tu, orang tua ni punya nak berkhidmat dekat dia. Anas bin Malik ni, tuan-tuan tahu, dia masa Nabi hijrah sampai di Madinah, dia budak lagi. Nabi hijrah sampai di Madinah tu, Anas budak lagi. Mak dia bawa dia pergi dekat Nabi. Mak dia kata, ya Rasulullah, aku dah bernazam dah dalam diri aku, kalau sekiranya kamu selamat sampai di Madinah ni, anak aku mau jadi khadam kamu. Nabi kata, tak payah, aku tak perlu khadam. No. Mak dia kata, aku dah niat dah nak anak aku jadi khadam kamu. Maka direngkahkan cerita, Anas bin Malik jadi khadam Nabi. 10 tahun dia jadi khadam Nabi, Nabi wafat. Anas ni daripada keluarga orang Madinah, orang Ansar. Bila dah Nabi wafat, dia dan sebagainya, dia musafir dengan satu orang sahabat lain yang lebih tua daripada dia. Dalam musafir tu, ni sahabat ni hak tua ni duk berkhidmat dekat dia, jaga dia, tolong pegang yang tu, yang ni bawa kasut dia. Sampai Anas ni pun naik lemah. Dia kata dekat orang tua ni, dia kata tak salah duk jaga aku sampai macam tu. Dia kata aku patut jaga kamu sebab kamu lebih tua pada aku. Anas kata lagu tu. Apa jawab orang tua ni? Dia kata sesungguhnya aku melihat orang-orang Ansar punya jaga Nabi SAW masa Nabi hidup dulu. Aku dah simpan dalam hati aku. Aku akan jaga orang Ansar lebih baik daripada mereka jaga Nabi SAW dulu. Dia. Ni yang kata orang Ansar ni orang hormat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Perempuan Madinah ni, dia ni orang Ansar. Dia kata, aku sekali itu aku nak privacy lah. Dalam bahasa Allah orang kata, dia nak privacy. Dia nak duduk di rumah, dia tak mau siapa kacau dia. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, saya satu hari nak privacy, nak duduk seorang lah, tak mau orang kacau-kacau, tak mau. Tiba-tiba dia kata, ramai pakat mai di rumah aku. Sedangkan aku tak suka nak terima mereka ni mai rumah aku. Aku nak privacy, aku nak ketenangan begitu. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW, maka turun ayat ini. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Maka jika tiada kamu dapat padanya seorang, maksudnya kalau kita pergi rumah orang tu, tak ada siapa di rumah orang tu, tak ada siapa di rumah dia, melainkan ada bini dia seorang aja, maka jangan kamu masuk akan dia sehingga diizinkan bagi kamu. Tak sah pipi celapak masuk, tak boleh, melainkan setelah tuan rumah kata mai masuk. Dan jika dikata bagi kamu itu balik kamu, maka hendaklah kamu balik. Itu dia, Quran kata begitu. Kalau kita pergi rumah orang tu tak bersedia nak terima tetamu masa tu, dia kata, minta maaf lah saya hari ni kalut sikit, balik. Jangan duk ronggak pintu pagar nak masuk juga. Ini adab Islam kita, tuan-tuan. Kita nak pergi rumah orang, kita tak tahu kawan tu bersedia tak bersedia terima kita. Bahkan dia kerja banyak, dia nak kena beres kerja dia malam tu juga. Kita pergi dengan tak ada satu pasal, duduk buka tajuk sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Nanya kawan ni kerja banyak, nak buat tak boleh. Maka Islam dia suruh kita ra'i benda-benda macam ni, belajar ra'i orang. Jangan kira kita kena kira orang. Siapa kan tak pernah jumpa hadis Nabi, cerita sahabat-sahabat Nabi yang cedera parah dalam perang, duk minta ayak. Bila orang buat main ayak kat dia dengar kawan sebelah lagi minta ayak, dia kata bagi kat kawan tu dulu. Kau ni bawa ayak pergi kat kawan tu pula dengar kawan tu pula minta ayak, dia kata bagi kat kawan tu dulu. Akhirnya sampai ke hujung beralih tengok mati belakang dah. Apa-apa ni mengutamakan orang lain. Dalam keadaan yang macam tu, mengutamakan orang lain. Ni pula dia beritahu kat kita, kalau sekiranya pergi rumah orang tu, tiba-tiba dia beritahu yang dia ni ada kerja apa semua dan sebagainya, balik. Dia kata, duduk tunggu. Maka hendaklah kamu balik, iaitu terlebih baik bagi kamu daripada duduk di pintu, dia kata. Bila dia tunjuk kata dia tak bersedia nak terima tetamu, understood lah, fahamlah, baliklah, lain kali mai lain. Begitu. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat ketahui perbuatan kamu, daripada masuk dengan izin ataupun tidak dengan izin. Itu dia. Dia kata Tuhan tahu. Kita pergi duduk ceroboh masuk dalam rumah orang tu, dapat izin ke tak dapat izin, Allah Maha mengetahui. Kita duduk kampung tuan-tuan, lagu tu lah kan, kita kira mudah lah. Adik-beradik, Allah duduk berkembang rumah ni bukan kata baru 2-3 hari, dia kata berpuluh tahun dah. Takkan nak ikut protokol dia dah. Ini bukan masalah protokol, ini masalah silap masuk dia tongkol kita. Ini bukan masalah protokol kan. Islam pun ada adab dia juga. Walaupun rumah sebelah rumah kita duduk berjiran dah berpuluh tahun, tapi adab Islam kena jaga. Bagi salam, Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya bila kita bagi salam, dan isteri dia ke anak perempuan dia kata, dan lari masuk dalam bilik pakai tudung. Sekurang-kurangnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Tiada atas kamu itu mengapa. Tu maksud dia tak apalah. Tu ayat tu. Tiada atas kamu itu mengapa. Maksudnya tak apa. Dia kata bahawa kamu masuk akan rumah-rumah yang tiada orang duduk tetap padanya. Kalau rumah jenis rumah orang tak duduk, tak apa. Kita boleh masuk. Tidak bagi salam apa? Apa nama lawayam misalnya. Tak ada siapa duduk dalam lawayam tu. Assalamualaikum depan ayat. Dia kata tak sah dah sampai macam tu pula. Dia pergi mengaji, tidak apa mana aku tak tahu. Siapa semua nak bagi salam kan? Tak sah. Dia kata ni maskunah fiha mata ghaira maskunah. Tempat yang tak ada siapa jadi tuan rumah, tak ada orang duduk dalam rumah tu. Tak payahlah pergi minta izin bagi salam ni, minta izin anak cucu nak lagi kan.
minta izin ni anak cucu nak tumpang lalu. Dan pasal apa ni? Kawasan ni keras. Kalau kita tak sebut tu tak lagi balik ni demam panas. Dia takut kau lain pula. Quran dah bagi tahu dekat kita, laisa alaikum junah. Dia kata benda macam ni tak sahlah perlu dia jadi susah. Benda macam ni tak payah. Tiada atas kamu itu mengapa. Maksud tak apa. Bahawa kamu masuk ke rumah-rumah yang tiada orang duduk tetap padanya. Yang ada padanya benda manfaat bagi kamu. Kita ada hal nak masuk dalam rumah ni. Tak payah bagi salam. Kita ada hal nak masuk. Dan rumah tu bukan ada siapa duduk. Seperti rabak. Dan rumah wakaf. Dan hammam. Dan rumah kedai. Dia kata, benda-benda macam ni, kedai. Nak masuk supermarket. Assalamualaikum di pintu tu. Ya Allah, dia kata, mana punya tu imam main ni, dia kata. Dia bagi salam di pintu supermarket. Dia kata tempat tu memang tempat orang keluar masuk. Kalau semua orang Islam main duk bagi salam, nanyalah kawan hak duk di pintu depan tu. Gad nak duk jaga nak simpan topi keledar kita tu. Dia hingga tu. Mai seorang Assalamualaikum salam. Mai seorang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dah helmet tu dia simpan dari kepala kita. Dia susah dia kata sampai macam ni. Jadi kita cikgu lah kan. Kita cikgu di sekolah. Budak baru keluar kelas. 40 orang keluar kelas. Tiap-tiap seorang nak bagi salam kat kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senyum ni sampai tak nak senyum lah. Janganlah sampai lagu tu. Dah apa ramai. Takat dorang-dorang bagi sudahlah. Sudahlah. Mewakililah. Begitu. Jadi kita nak selamat, kita bagi salam dulu kat mereka. Jumpa mereka. Assalamualaikum. Kita bagi dulu. Mereka pakai jawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak pula balik. Patah balik. Jodoh kita. Tak boleh lah sampai macam tu. Rumah-rumah jenis macam ni rumah wakaf hammam, bilik air, toilet. Nak masuk toilet pun duk bagi salam pula. Tengok toilet ni tempat orang ramai ni, plus punya apa? Bilik air plus ni, lebuh raya ni. Sikit kereta kalau berhenti main musim cuti sekolah pula, semua pintu bilik air tu ada orang. Lagu doa Assalamualaikum di luar ni. Dia kata macam ni tak salah. Pasal apa dia abang? Ada benda macam ni, patut Quran tak payah abang kita kata. Tapi dia abang juga. Pasal dia tahu ada. Tapi longgak seorang tu nanti dia buat kerja ni. Dia abang juga. Bila mengaji ni, oh faham lah. Oh tempat-tempat macam ni tak payahlah. Ataupun rumah kedai. Artinya dia kata tiada mengapa masuk dengan tiada izin. Dia kata ke tempat-tempat tadi. Tak payah izin lah. Di depan supermarket, Assalamualaikum. Saya nak minta masuk lah. Tak boleh lah. Dia kata macam Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ketahui barang yang kamu nyata dan barang yang kamu sembunyi daripada masuk rumah orang-orang dengan qasad baik ataupun sebagainya. Itu dia. Tuhan tahu. Kita masuk rumah satu orang tu niat baik ke niat jahat, Tuhan tahu. Kita masuk rumah orang tu niat kita masa masuk rumah dia tu niat baik ke niat jahat, Tuhan tahu. Allah Subhanahu wa taala dah bagi ingat kat kita ni amarat. Maknanya kita jangan sekali-kali bila masuk rumah orang, kita bertandang rumah orang, kita masuk dengan niat tak elok. Masuk dengan niat tak elok, dengan niat bukan nak hubung silaturahim, tapi masuk dengan niat-niat yang berbagai-bagai yang tak mendapat izin, tidak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, tak mau macam tu. Kita nak pergi rumah siapa pun kita lapang dada. Tak lapang dada. Kita pergi kerana kita nak hubung silaturahim dengan dia. Dekat tu aja habis. Tak ada sebarang tujuan lain daripada tujuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lepas ni tuan-tuan kita akan jumpa ayat yang memerintahkan supaya kita ni orang perempuan ni pakai tudung. Jangan ada siapa duk kata tak ada ayat dalam Quran duk suruh pakai tudung tutup aurat. Jangan siapa kata begitu. Ni ayat yang kita akan jumpa lepas ni, dia akan sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Itu ayat tu. Dia nak cerita tentang perintah supaya orang perempuan pakai tudung yang tutup kepala dan menutupi dadanya. Dia ada ayat dalam Quran. Wallahu a'lam. Soalan, dia kata penggunaan vaksin yang mempunyai unsur babi bagi jemaah haji.
Apa pandangan Islam? Adakah keadaan sekarang dianggap darurah? Bolehkah kita menipu dengan kerjasama doktor? Yang ni saya tak boleh jawab lah sebab saya tak tahu. Yang ni tuan-tuan pergi tanya doktor. Tuan-tuan pergi tanya doktor ni bidang dia lah. Betul ke vaksin tu ada unsur babi? Betul ke? Kan kadang-kadang benda ni pun tak tahu betul tak betul kan. Kita jangan buat gempang. Ya? Oh ni ada sorang tu lah. Saya tak mau subahat. Syarikat pengedar turut akui pelalian ada lemak babi dalam jumlah kecil. Ini apa dia ni kata apa? Vaksin haji ya ni? Wallahualam, tak tahu. Tak tahu lah. Kalau dah tahu kata ada, tu sah lah kan. Dia gini tuan-tuan. Benda ni kadang-kadang kita salah kita lah. Salah orang Islam. Sebab orang Islam ni tidak jadi saintis yang boleh mencari satu alternatif lain bagi benda yang ada unsur macam-macam ni. Orang genci manis misalnya. Orang genci manis pun duk kena ambil vaksin. Vaksin tu pun ada masalah dia. Kan doktor-doktor yang tahu tentang benda ni, mereka pun tak seronok. Tapi masalahnya tak ada lagi setakat ni penemuan baru yang ubat tu tak mengandungi benda-benda haram. Ini tanggungjawab orang Islam. Orang Islam kena ada yang jadi saintis, yang pergi buat kajian. Sebab dia mesti ada. Sebab Nabi kata adalah hadis ya, likulli da'in dawa. Setiap penyakit mesti ada penawar. Nak cari penawar ni, nak cari penawar yang bersih, yang halal ni. Ini kerja orang Islam. Orang Islam tidak sampai ke peringkat itu. Tidak sampai ke peringkat boleh jadi saintis yang boleh cari ubat halal. Tak ada. Dengan kerana tak ada, orang bukan Islam, mereka sajalah pergi cari benda-benda macam ni. Sebab dia tahu kita tak boleh dengan benda-benda macam ni kita pantang. Maka dia buat ubat dengan menggunakan benda-benda macam ni. Habis macam mana? Ada orang telefon dari Kuala Lumpur, Ustaz ni nak minta jawapan ni. Bapak saya kencing manis, keadaan kritikal. Satu-satunya ubat yang ada untuk penyakit dia ni, ubat yang mengandungi benda ni. Doktor bagi tahu dah dekat kami adik-beradik ni. Ni saya abang awal-awal saya tak mau tanggung dosa seorang-seorang. Doktor pula dia kata begitu. Saya tak mau tanggung dosa seorang-seorang ni. Ubat ni dia kata ada benda haram. Lah ni keluarga buat keputusan. Sanggup tak sanggup saya nak cucuk bapak ni dengan ubat ni. Saya abang awal-awal dia kata. Bila dia abang betul lagu tu, kita family ni jadi susah. Kan? Kita jadi susah. Kena ada orang Islam yang boleh pergi sampai ke peringkat jadi saintis, duduk dalam lab, duduk dalam makmal, buat kajian ni, cari ni. Benda halal tentu ada. Nabi kata likulli da'in dawa. Setiap penyakit mesti ada penawar. Nak cari tu penawar tu. Kalau boleh dapat satu penawar yang bersih, yang halal, tidak ada unsur-unsur benda yang karut-karut ni, yang tu cukup baik. Setakat ni kita tak ada lagi. Kita duk bergantung kepada ubat-ubat yang dihasilkan oleh makmal-makmal barat, makmal-makmal daripada negeri bukan Islam. Daripada buat main benda macam ni lah. Jadi jangan ni tuan-tuan tanya ahli muzakarah tabung haji. Kan? Boleh tak boleh kan? Saya tak tahu nak jawab. Kan? Jadi benda macam ni dia melibatkan banyak pihak. Yang pertama, pihak yang kata tahu secara pasti benda ni ada unsur haram, dia kena buktikan. Kena buktikan secara saintifik. Memang dalam benda tu ada unsur haram. Dia tak boleh tuduh habis tentu dah. Dia kena buktikan. Dan pihak yang menerima segala bukti-bukti ni, kalau sungguh betul, dia kena fikir apa alternatif lain supaya orang Islam terhindar daripada unsur-unsur haram masuk dalam badan dia. Payah tuan-tuan, benda haram ni masuk dalam badan, payah. Cukup payah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Nabi kata setiap darah daging kita nabata min suhtin, yang tumbuh daripada sumber haram, fannaru awla bihi, neraka saja yang sesuai, yang layak bagi dia. Kita tak maulah. Kalau boleh tak sah ada benda-benda tak elok, benda haram masuk dalam badan kita. Kalau boleh kan. Kalau tak tahu ni tak upaya daya. Kalau tahu kena tepik, kena elak. Kalau tahu dah orang habaq kat kita dah tahu suah makan kedai tu pasal apa, kuih tiaw dia duk ambil Cina punya.
Bila sebut kata ambil Cina punya ni, tak tahulah haram ke tak, tapi kehalalannya diragui. Kuih-tiaw Cina, kuih-tiaw tuan-tuan, minyak tu minyak apa aja, semua nak jadi kita jadi susah. Dah kita tahu macam tu, tak apalah. Walaupun dia kata cap kuih-tiaw dia sedap ke apakah, sedap pun sedap lah, ma'assalamah, aku pitang dia. Sayanglah, sayang darah daging kita ni, sayang. Tak mau bagi masuk benda-benda tak elok. Tak tahu lain cerita. Dan Islam tak suruhlah kita bawa toslen bateri 5 biji pergi suluh cari. Pergi suluh tengok ni hang ambil tang mana, pergi suluh tengok Cina ni pula buat tang mana, rumah dia ada pong, dia ada apa. Islam tak suruh sampai lagu tu. Tapi kalau dah benda tu main depan kita terang-terang, orang main abang. Orang Melayu kata lan. Dia nak telan tak boleh lah. Dia dah lan lah. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang saya pergi mengajar di masjid-masjid tertentu, ada juga orang main bisik, ustaz lagi kuliah untuk abang. Saya kata apa pula ni, duk main semayang masjid 5 waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu semayang masjid, lepas semayang subuh pakai duduk kedai kopi Cina. Allahu Akbar. Kita kata sungguh ke? Menyebut kalau sungguh amat menduka citakan, tak dia syok kopi kedai Cina. Main sembahyang subuh jemaah ramai-ramai apa semua sah dia selesai, habis wirid, habis apa buah Quran apa pula sikit, baca buang apa nama, 1 muka 2 muka baca Quran, habis turun pergi kedai kopi Cina. Kedai kopi Cina, baca ayat apa semua Cina. Dia boleh tidur tu, tarik kain pelekat naik terenyang kepala lutut dua. Ini dia punya duk kena duk jeruk kopi Cina. Ya Allah, tak lagi lorong bang main semayang pula dah. Semayang 5 waktu di masjid, kedai kopi Cina pun 5 kali pergi. Habis semayang kedai kopi tu, habis semayang kedai kopi tu. Ini penyakit ni dia duk kena masjid duk dalam pekan. Masjid dalam pekan. Depan masjid ada kedai kopi Cina, ini jadi masalah. Bila kita pergi selotok cakap pelan-pelan dengan mereka ni, kata betul ya, kata orang duk main semayang. Padahal dia ni pun salah seorang, tapi kita buat tanya, kita kata betul ya, mereka duk abang kata apa, siapa dia, kata duk main jemaah di masjid, habis semayang jemaah pergi duk kena kedai kopi Cina. Allah, dia pun muka belai, dia seorang, dia pun muka belai. Dia kata tak tahu, jadi nak cakap pun tak apa, nak lajak elok. Last sekali dia nanti kata apa, dia kata tapi saja aku mereka nak buat baiklah kita pasal duduk jiran dengan kedai mereka. Oh, pergi jawab lagu tu pula lah kan, tak mahu tuan-tuan, tak mahu kan, susah lah. Ada pula orang dia setengah dia jenis rajin semayang jemaah, cukup rajin dan semayang di masjid. Habis semayang dia bangkit balik, orang mengaji apa semua dia tak ada, lagi bang pula dia main. Ada jenis macam ni pun ada. Ada. Mana-mana masjid pun ada. Dia syok main semayang jemaah aja, mengaji dia tak syok. Apa alasan dia bagi kita pun tak larat nak dengar lah. Tapi dia tak mau mengaji. Dia kira dia main semayang, habis semayang dia balik. Pasal apa? Dia kata dia pun ada pegang satu hadis juga. Nabi kata, apa kamu nak kata kalau satu orang tu semayang di sungai ni 5 kali sehari? Ini apa, mandi di sungai ni 5 kali sehari, adakah dia ni masih ada lagi daki-daki pada badan dia? Nabi tanya. Sahabat kata, sudah tentu tak ada lah kalau sehari 5 kali mandi. Nabi kata demikianlah orang yang pergi masjid, semayang 5 waktu di masjid, mereka ni bersih daripada dosa. Dia pegang yang tu. Jadi dia kira main semayang 5 waktu, apa mengaji apa pun tak mau. Dia kata lagi mengaji lagi susah. Dia kata kita lagu duk buat lah elok dah. Dia kata mengaji tak lagi, dengar dengar ni, duk main kedai kopi Cina tak boleh pergi, cakwe chow tak boleh makan, ni semua leceh. Dia kata tak dah mengaji, kita pergi semayang kira cantik. Dia kata ada juga apa nama mazhab dia kita pun tak tahu. Minta tolong, minta tolong lah. Islam ni dia syumul kan. Quran kata udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam, dalam kesejahteraan Islam ini semua sekali. Kita nak ambil semua sekali. Mengaji kita nak, apa semua kita nak, masuk sekali. Kita mau macam tu. Mudah-mudahanlah usaha kita untuk perbaik diri kita sikit. Kita boleh perbaik dalam masa satu hari. Sikit, perbaik sikit. InsyaAllah satu hari kesungguhan yang kita tunjuk tu Allah tunjuk jalan yang
yang benar dekat kita semua, insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Amir ibni Sa'din an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atayn wa sallana ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma insarafa ilayna faqala sallallahu alayhi wa sallam sa'altu rabbi thalathan فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat daripada Amir bin Sa'ad daripada bapaknya. Kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi balik daripada satu kawasan bukit. Al-Aliyah maknanya kawasan tinggi, kawasan bukit. Kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada satu kawasan bukit. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di satu masjid Bani Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi sembahyang 2 rakaat di dalam masjid Bani Muawiyah itu. Kata sahabat-sahabat Nabi, wasallana ma'ahu, kami semayang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wada'a rabbahu tawila. Dalam masjid tu Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, dia doa panjang. Satu hari Nabi pi ziarah, Nabi pi melawat kawasan berbukit. Balik daripada Nabi singgah di sebuah masjid, nama dia Masjid Bani Muawiyah. Nabi masuk dalam masjid tu, Nabi semayang 2 rakaat. Dan sahabat-sahabat lain pun bila tengok Nabi semayang, mereka pun pakat semayang dalam masjid ni. Kata dia, apabila Nabi SAW selesai semayang, da'a rabbahu tawilah. Nabi doa dekat Tuhan ni, doa panjang. Nabi minta lama dekat Tuhan. Summan sarafa ilaina. Lepas habis Nabi selesai doa, Nabi beralih kepada sahabat-sahabat semua. Nabi SAW tanya sahabat. Nabi SAW kata pada sahabat, sa'altu rabbi thalathan. Nabi kata, aku minta pada Tuhan aku 3 benda. Fa'a'tani sintaini wa mana'ani wahidah.
Aku minta 3 perkara pada Allah, Allah perkenan 2, Allah tolak 1. Dia kata, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sanah. Nabi kata, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibinasakan oleh Allah. Tidak Allah binasakan umat akhir zaman ini dengan kerana musim susah yang panjang. Ada setengah diterjemahkan sebagai kemarau panjang. Nabi minta dekat Tuhan dulu supaya umat dia, umat Nabi Muhammad, supaya kita semua ni tidak dibinasakan dengan kemarau panjang. Kita tidak dibinasakan dengan sesuatu yang susah dalam tempoh masa yang panjang. Begitu. Kata dia, fa'a'taniha. Allah bagi tahu ke aku bahawa Allah terima permintaan aku tu. Maknanya kita umat Nabi Muhammad tidak akan kena susah yang panjang. Tak kena. Kalau mai kemarau pun tak panjang. Begitu. Dia kena tapi tak panjang. Seperti mana yang kena pada umat Nabi Allah Yusuf alaihi salam misalnya, kemarau yang cukup panjang. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kena apa-apa bala, apa-apa musibah tidak akan kena dalam tempoh masa yang panjang yang sampai boleh membinasakan itu. Ini doa Nabi dan Allah perkenankan doa ini. Kata Nabi lagi, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku ini tidak ditenggelamkan oleh banjir yang besar. Tadi ada taklimat di Jawi, di Bontebai. Taklimat La Nina dia panggil. Kan? Selalu duk panggil taklimat apa nama banjir. Tahun ni ubah nama. Taklimat La Nina dia panggil. Dijangka akan mai satu musim La Nina ni musim yang membawa hujan. Dan sebagai langkah berjaga-jaga diberi taklimat awal kepada orang yang duduk di kawasan ini supaya berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau sekiranya ramalan itu betul-betul jadi, kita dalam keadaan bersedia. Tapi Nabi SAW bagi tahu dah masa dia hidup dulu, dia berdoa di Masjid Bani Umayyah, Nabi dah minta supaya umat dia, umat Nabi Muhammad SAW, kita ni, umat akhir zaman ni, tidak akan dibinasakan dengan banjir, yang banjir itu boleh menenggelamkan kita. Tak. Kalau kena pun, kena sebagai balak sahaja. Tidak kena dalam bentuk banjir yang membinasakan kita. Macam tu. Kata Nabi, fa'a'taniha. Allah perkenankan doa aku itu. Dan kata dia, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Kata dia, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku tidak dibinasakan kerana bergaduh sama sendiri. Nabi SAW minta supaya umat Nabi Muhammad SAW ini tidak rosak, tidak binasa semua semata-mata kerana pertelagahan sama-sama sendiri. Kata dia, famana'aniha. Allah tolak doa aku itu. Pasal itu bergaduh. Ya, pasal itu bergaduh. Pasal Nabi minta, Tuhan tak bagi. Kalau nak minta supaya tak bergaduh, Tuhan tak bagi. Nabi minta supaya umat dia ni jangan bergaduh, jangan sampai bergaduh tu membinasakan ummah. Allah tak berkenan. Bermakna akan bergaduhlah kita umat Nabi Muhammad SAW ini, dan silap-silap tak kena cara, gaduh tu boleh membawa kepada musnah satu umat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata dia, kunna inda Umar radhiyallahu anhu. Faqala ayyukum yahfazu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Qala faqultu ana qa'il. Innaka lajari wa kaifa qala? Qala qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jari.
yukaffiruha as-siyam wala as-salah wala as-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Faqala Umar, "Laisa hadha urid. Innama uridu allati tamuju ka mawjil bahri." Qala فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ Qala na'am. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni pula cerita kepada kita tentang seorang sahabat yang bernama Huzaifah ibn al-Yaman. Kita selalu ulang sebut. Huzaifah ni satu orang sahabat Nabi yang Allah bagi kat dia keistimewaan, dia kasyaf. Kasyaf makna dia Allah bagi ke dia satu keistimewaan, dia diilhamkan oleh Allah untuk tahu benda yang future, benda yang tak jadi lagi. Allah ilhamkan kepada dia dan dia bagi tahu. Dia bagi tahu bukan kerana dia tahu, tapi kerana Allah ilham pada dia. Itu Huzaifah bin Yaman. Huzaifah menceritakan, kata dia, satu hari kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar duduk sama dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba Sayyidina Umar tanya sahabat dia. Kata dia, ayyukum yahfazu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Sayyidina Umar tanya sahabat-sahabat dia, siapa di kalangan kamu yang kot-kot ada menghafaz, ada ingat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni yang pernah dengar Nabi kata apa-apa, yang hafal kata-kata Nabi berhubung dengan fitnah? Dia tanya macam tu. Qala qultu ana qal. Huzaifah ibn al-Yaman ni, bila Sayyidina Umar kata macam tu, dia angkat tangan, dia kata, aku ada satu hadis yang Nabi sebut pasal fitnah. Aku ada ingat satu hadis. Kata Sayyidina Umar pada dia, innaka la jari. Kata Sayyidina Umar, kamu ni berani. Berani kamu ni. Umar ni tak semua orang berani dengan dia. Nak cari orang berani dengan dia ni jarang-jarang baru jumpa. Huzaifah dia antara orang yang berani. Maka dengan kerana itu Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau kita baca dalam hadis baik, dalam sejarah Islam baik, dia banyak refer kepada Huzaifah bin Yaman. Dia banyak merujuk banyak hal dengan Huzaifah bin Yaman. Walaupun Umar Al-Khattab ni jadi khalifah, walaupun Umar Al-Khattab ni nisbah kepada Rasulullah, dia lebih besar kedudukan, dia lebih rapat dengan Nabi, tetapi dalam beberapa hal Huzaifah bin Yaman banyak merujuk kepada Huzaifah bin Yaman. Dia banyak tanya Huzaifah bin Yaman, sehinggalah kepada perkara-perkara kecil. Di antaranya, kalau sekiranya berlaku kematian, kalau sekiranya ada berlaku kematian dalam masyarakat dia, dia tanya Huzaifah dulu. Dia kata, wahai Huzaifah, yang mati hari ini ni orangnya macam mana? Kalau sekiranya Huzaifah ibn al-Yaman kata, yang mati hari ini munafik, Umar tidak ziarah mayat orang itu, dan Umar sekali-kali tidak akan sembahyang mayat orang itu. Itu kaitan di antara Muawiyah bin di antara Umar Al-Khattab dengan Huzaifah bin Yaman. Kaitan dia begitu. Bahkan dalam kitab sejarah juga menceritakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab pernah satu hari dia pergi jumpa Huzaifah. Dia kata, wahai Huzaifah, kamu tengok muka aku. Unzur ila wajhi, syuf ilayya. Dia kata, tengok muka aku. Adakah pada muka aku ni tanda-tanda nifak? Macam tu sekali. Dia pernah pergi jumpa Huzaifah bin Yaman. Dia kata pada Huzaifah, kamu tengok muka aku ni. Muka aku ni, kata Sayyidina Umar, ada ke tak ada tanda-tanda orang munafik? Huzaifah ibn al-Yaman kata, tidak ada wahai Umar. Bahkan kamu adalah orang yang disukai dan disenangi oleh Nabi SAW.
Sahabat-sahabat ni mereka risau kok kalau dalam-dalam duk buat elok-elok ni ada terbuat benda yang Nabi tak suka, ada terbuat benda yang Allah murka, takut. Maka sentiasalah mereka ni muhasabah diri, dan sentiasalah mereka ni tanya sahabat-sahabat yang dekat, kok ada siapa boleh bagi nasihat, jangan sampai mereka tersilap buat benda yang Allah murka. Itu hidup sahabat Nabi, sentiasa hidup dalam suasana nasihat menasihati, begitu. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab tanya ada siapa-siapa ingat hadis Nabi tentang fitnah, Huzaifah bin Yaman kata, aku ada ingat. Sayyidina Umar kata, innaka lajari, kamu ni berani betul. Wa kaifa qal? Sayyidina Umar tanya dia, apa yang Nabi kata? Apa yang kamu dengar Nabi kata? Jawab Huzaifah bin Yaman, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jari. Nabi kata satu orang laki-laki akan terfitnah, sama ada fitnah itu kerana keluarganya, ataupun dia terfitnah dengan harta benda kesenangan yang Allah bagi pada dia, ataupun nafsih, dia terfitnah dengan dirinya sendiri, ataupun dia terfitnah dengan anak-anak dia, dan mungkin dia terfitnah dengan kerana jiran sebelah rumahnya sendiri. Nabi pernah kata macam tu. Kita ni boleh kena fitnah banyak jalan. Ada orang kena fitnah dengan keluarga. Maksudnya ialah kita terfitnah kerana buruknya kelaku sesetengah ahli keluarga kita. Kita elok dah isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita elok dah. Kakak kita tak elok buat cerita macam mana ke memalukan nama kita. Abang kita tak elok buat macam mana ke memalukan nama kita. Maka itu dia panggil fitnah keluarga. Boleh jadi. Kita tu elok dah, kita duk buat benda elok, kita duk suruh orang buat benda elok, keluarga kita buat benda tak elok. Fitnah mai ke kita. Orang kata Allah, dia ni cakap dia tengok keluarga dia macam mana, dia tu terfitnah kerana keluarganya sendiri. Wa malih, ada orang terfitnah dengan harta benda, kebendaan, kesenangan dan sebagainya yang Allah bagi ke dia. Terfitnah juga dia. Allah uji dia dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan apa macam-macam yang banyak. Akhirnya merubah kehidupan dia. Dia pergi buat benda yang selama ni dia tak pernah buat, dan orang tak pernah sangka dia boleh buat. Ada orang terfitnah dengan kedudukan dan harta benda. Dan ada orang terfitnah semata-mata kerana anak-anak dia. Dia elok, semua elok dah. Semua elok dah. Anak-anak dia, dia didik dengan didikan agama. Semua elok dah. Anak dia masuk sekolah rendah lagi dah. Jadi johan musabaqah Al-Quran. Elok semua dah. Anak tu yang johan musabaqah Quran tadi ni, bila menjelang umur dewasa, tiba-tiba buat satu benda maksiat yang membawa malu kepada bapa dia. Ada orang kena macam tu. Bukan silap dia, bukan salah dia, bukan salah ibu mengandung anak tu, tak ada salah tentang mana. Cuma budak tu tak macam mana jadi, dia buat benda tak elok. Budak tu buat benda tak elok, fitnah kena ke mak bapak dia. Benda ni siapa pun tak boleh cakap ni. Benda ni siapa pun tak boleh cakap, pasal siapa pun boleh terdedah kepada kena benda-benda yang macam ni. Yang kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah selamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang seumpama ini. Kata dia lagi, yukaffiru hasiyam was-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata dia kadang-kadang fitnah yang berlaku ni sampai ke peringkat semua yang dia sebutkan tadi, keluarga dia, anak dia, semua orang-orang yang dekat dengan dia ni, mereka ni semua tidak mau melakukan perkara-perkara seperti puasa, sembahyang, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Tak mau. Keluarga dia tak jadi keluarga yang sembahyang misalnya. Dia sembahyang, keluarga dia jadi keluarga tak sembahyang. Maka dia terfitnah dengan keluarga itu. Tak sembahyang, tak puasa, tidak mau buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dia meninggalkan ma'ruf, dia buat benda munkar. Kadang-kadang benda ni menjadi fitnah kepada orang yang baik tadi. Keluarga dia buat macam tu, dia terpalik kapok sama. Faqala Umar, bila Huzaifah terang semua benda tu, Umar kata, laisa hadza urid. Umar kata, aku bukan maksud fitnah yang macam tu.
Laisa hadza urid, bukan itu yang aku nak. Bukan cerita orang laki-laki ini terfitnah kerana anak dia jahat, dia terfitnah kerana keluarga dia jahat, dia terfitnah kerana anak keluarga, semua adik-beradik dia dan sebagainya.